Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Nur. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak ucapkan terima kasih lah kepada korang yang sudi klik video dia, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment dan share kat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng tong, sebab kalau korang tu lupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so hari ni macam korang dah tahulah, korang dah baca dah dekat tajuk, dah baca dekat thumbnail apa benda semua tu kan. Hari ni kita nak buat apa? Kita nak kembali lagi dalam segmen horror. Ramai gila nak cerita seram. So semalam aku ada buat live kan. Lepas tu aku dah tanya, korang nak tak aku buat cerita seram daripada kisah seram fans aku sendiri? So aku cakap korang boleh email aku, korang boleh hantar dekat DM, korang boleh tulis juga dekat komen. So tanpa basa-basi, jomlah kita mulakan cerita seram kita. Bila dalam 5 ke macam tu cerita seram, aku akan cerita untuk korang nak diceritakan ceritanya. Okay guys, so kita pergi kepada cerita seram yang pertama daripada fans aku. So ni aku ambil daripada DM Instagram. So jomlah kita buka sama-sama. So ni nama Instagram dia Terponti _ Aku tak tahu lah kenapa nama dia macam tu. Lepas tu nama dekat atas tu Annabella. Annabella tu okey lah. Dekat bawah tu Terponti. Aku rasa dia memang sangat-sangat minat Pontianak, sebab tu dia isi nama Terponti _ kan. So aku buka je DM, dia cakap macam ni. Assalamualaikum Mal, sorry ganggu abang. Saya nak cerita seram time saya duduk MRSM area Kedah. So dekat sini kita nampak dia ni sekolah dekat MRSM area Kedah. MRSM tu apa? MRSM tu dia sekolah asrama penuh. Macam tu, dia tak boleh balik rumah. Boleh balik rumah kalau cuti, boleh lah balik rumah, tapi dia memang sepenuh masanya dekat sekolah. So dia duduk asrama lah ni. So cerita dia macam ni. Saya tak pernah cerita ni kat sesiapa sebab takut mimpi ngeri. Saya ni student yang agak nakal lah berbanding student lain. Selalu ponteng prep, homework pun tinggal. Orang lain pergi sekolah tapi saya stay asrama. Memang student yang nakal betul-betul lah. Okay, so dia ni Terponti ni, dia kata dia sekolah MRSM, tapi dia ni macam nakal lah sikit lah. Biasalah tu, dekat mana-mana sekolah dia pun nak nakal lah. Aku pun nakal. Aku dulu pengawas tapi macam mawas. Cakap dia pernah ponteng sekolah lah, apa benda semula. Tapi dia tak nak cerita-cerita ni dekat orang lain sebab takut mimpi ngeri. Aku tak faham kenapa. Okay, cerita dia lagi. One day, dia kata satu hari ni, time tu hari Khamis, and saya ponteng duduk asrama time malam. Okay, tadi dekat atas tu dia kata dia selalu ponteng prep. Okay, untuk korang yang tak tahulah prep tu apa kan. Prep tu macam kalau budak asrama, dia memang ada waktu prep. Prep ni memang waktu malam. Dia buat homework, dia buat kerja rumah. Dekat dalam satu kelas dengan kawan-kawan ramai-ramai lah macam tu. Budak asrama tahulah prep tu apa. Kalau budak yang tak pernah duduk asrama, dia tak tahu macam tu. So dia kata dia ponteng prep. Dia ponteng kelas yang malam tu. So waktu dia ponteng, dia duduk dekat asrama malam-malam. Waktu tu saya ronda-ronda area asrama sebab nak tegur-menegur, mengeratkan silaturahim yang ponteng juga macam saya. Bodoh. So ni dia cakap, waktu dia ponteng tu, dia nak pusing lah asrama, nak tengok kan, aku ada geng tak yang ponteng sama dengan aku kan, yang duduk kat asrama, yang tak pergi kelas malam kan, macam tu kan. Lepas tu konon-kononnya, dia ronda-ronda tu, dia nak cari geng dia. Waktu tu, saya ponteng dalam dom saya, tutup kipas and tingkap semua, dan terdengar satu bunyi kuat macam orang hentak kaki dekat loker dom senior sebelah. Okay, dia kan nak buat kerja kan, dia nak buat job kan, macam tu kan, dia tak nak kantor kan. Dia buat masuk je dalam bilik tu, dia tutup lah kipas, dia tutup tingkap. Sebab kalau dia tak tutup kipas, dia tak tutup tingkap, tak cukup pun boleh. Tak tutup tingkap, tak tutup kipas semua. Nanti kalau ada orang ronda, orang lalu, kau orang nampak, ada orang tak turun prep weh. Bagi tahu warden. Warden tu apa? Warden tu orang yang jaga asrama. Macam tu. So dia tak nak kantoi, sebab tu dia tutup kipas, dia tutup lampu. Lepas tu dia ada dengar satu bunyi macam ada orang hentak kaki dekat loker senior dia. Aku rasa dalam satu bilik tu dia campur lah. Ada budak muda-muda sikit, ada budak yang dah besar sikit. Budak muda-muda kita panggil junior, yang dah tua-tua tu kita panggil senior lah. Saya ingatkan time tu ada senior, tapi bila cek tak ada orang. Macam yang aku cakap tadi lah. Dia ingat macam ada orang tau dekat situ, tapi sebenarnya tak ada. Dan saya pun keluar bilik untuk jalan-jalan. Dia pun keluar lah bilik. Dia dah takut sebenarnya tu, dah kecut dah tu, dah kecut telur dah tu. Lepas tu dia keluar, dia takut benda tu ada dengan dia lah. Dan saya pun keluar bilik untuk jalan-jalan. Tengah jalan-jalan dekat area toilet, dekat area tandas tu, dia jalan dekat sana, tiba-tiba blackout. Satu asrama blackout. Blackout tu apa? Blackout tu memang tadi elektrik, bodoh. Tak ada, tiba-tiba gelap. Lepas tu saya pun gelabah lah, and lari dari hall tu ke dom yang kosong.
Yang kau ni kenapa Minah? Kau pergi lari dekat dom kosong. Pergilah lari dekat tangga. Dia pergi lari dekat dom kosong tu memang jumpa kawan lah kat situ. And saya dengar ada orang menangis time gelap-gelap macam tu. Aku dah kata. Aku dah kata tak geng dia, geng dekat neraka nanti. Oh, tadi ada tertinggal sikit. Time saya lari tu, saya kena lalui dom kosong. And saya dengar ada orang menangis time gelap macam tu. Tak tahu kenapa tiba-tiba macam ada benda yang saya terlanggar. And saya pengsan rasanya. Ini biasa dekat asrama memang jadi macam ni. Ada cerita yang aku tak cerita lagi dekat korang pasal asrama. Kawan akulah, sebab dulu aku tak pernah duduk asrama pun. Sama juga dia terlanggar benda tu. Tapi kawan aku bukan terlanggar. Dia pergi tampar benda tu. Sebab waktu tu dia sidai kain tak silap aku. Dia kibas tuala tu terkena kepala anak jin tu. Tak silap aku macam tu. Aku tak tahu lah aku dah cerita ke tak dekat korang. Tapi kalau aku tak cerita lagi, korang komen dekat bawah. So si The Ponti ni kata dia terlanggar benda. Lepas tu dia pengsan. Tapi dia tak tahu benda apa yang dia langgar. Bila saya terjaga, time tu maybe dah pukul 2-3 pagi. Sebab boleh dengar orang jalan ke toilet depan pintu dom tu. Okey, waktu dia sedar-sedar tu kan, dia tengok tak, dah pukul berapa ni bodoh ni? Dah pukul 2-3 pagi rupanya. Saya cuba nak keluar tapi tak boleh sebab pintu tu dikunci. Astaghfirullahalazim. Itulah kau, aku duduk lagi dalam tu, kenapa? Sumpah panik time tu, and tiba-tiba rasa angin sejuk dekat tengkuk. Okey ni guys, kalau rasa angin sejuk dekat tengkuk, maknanya memang benda tu dah dekat dengan korang. Ni aku tak tipu. Serius aku tak tipu. Tapi kalau korang rasa macam ada angin tiup dekat muka ke, dekat tangan-tangan ke, tu dah biasa sebenarnya kalau korang rasa seram. Tapi kalau angin tu ada dekat belakang tengkuk, kau percayalah cakap aku. Kalau kau takut ke, kau menangis ke, kau menjerit ke, memang innalillah, bukan innalillah meninggal lah. Maksudnya memang kau kena rasuk lah. Saya pun pusing belakang and nampak benda besar warna hitam tengok saya. Saya pun gelabah. Then tu je dek. Tu je dia balas kat aku. Tapi aku tak tahu lah apa pengakhiran dia. Tapi aku rasa macam ni. Dia nampak benda tu kat belakang. Dia pun gelabah. Benda tu pun peluk dia. So tu dia pun solat taubat. Itu aku akhirkan cerita dia. Itulah cerita tak habis lagi. Tapi by the way, aku rasa cerita yang dia dekat asrama ni memang seram lah. Macam tu aku rasa memang power jugalah cerita dia ni lah kan. Tapi kita tak tahu apa pengakhiran dia. Okay guys, kita pergi kepada cerita seram kepada fans aku yang kedua. Nama dia Zara. Okay, Zara nama dia Ada gambar unicorn kat tepi tu. Ni mesti minat unicorn ni. Okay, so Assalamualaikum Abang Kemal, saya ada cerita seram. Tapi cerita jadi dekat ibu dengan abang saya. Okay, so cerita ni bukan dekat dia. Maksudnya cerita ni berlaku dekat ibu dengan abang dia. Masa tu saya dengan family saya pergi Perak sebab sepupu belah ayah saya kahwin. Lepas tu kita orang duduk dekat homestay dengan adik-beradik ayah saya. Faham? So satu homestay tu bukan ada keluarga dia je, ada adik-beradik ayah dia. Maksudnya ada sepupu sepapat dia jugalah kat situ, bukan dia je. Kita orang sampai homestay tu pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi kau sampai homestay? Kau betul lah pukul berapa tu? Kau duduk kat mana ni dek? Pukul 4 pagi. Bila dah sampai homestay tu, kita orang tukar baju dan tidur. Lepas tu, esok pagi kita orang siap-siap nak pergi kenduri sepupu belah ayah saya tu. Okey. Lepas tu bila kenduri tu dah habis, kita orang balik malam sebab kita orang nak kemas-kemas dulu. Okey, faham? Lepas tu bila dah siap kemas-kemas, kita orang balik dalam pukul 8 malam macam tu. Lepas tu kita orang mandi, tukar baju. Lepas tu kita orang yang budak-budak ni main, tapi mak bapak kita orang borak-borak. Oh, faham. So dia ni macam budak-budak dengan sepupu sepapat dia ni main. Lepas tu mak dengan bapak dia ni macam, oh kak, macam mana kak? Anak berak cerit tadi. Anak saya pun muntah kak. Macam tu. Anak sekolah mana? Periksa dapat berapa? Macam tu lebih kurang kan. Lepas tu yang diorang ni pun main lah sama-sama dengan sepupu lah macam kita. Kalau kita balik kampung macam tu guys. Lepas tu dalam pukul 00.30 tu 12.30 malam guys. 12.30 malam. Okay, macam tu kita orang tidur. Tapi ibu dan abang saya je yang belum tidur. Sebab dia cakap tadi cerita ni berlaku dekat ibu dengan abang dia. Dia tak berlaku benda ni, faham? Ibu dengan abang saya tengah borak-borak. Lepas tu diorang dengar macam ada bunyi guli jatuh dari tangga. Ini kalau guli ni tak ada benda lain, memang jin. Memang jin ataupun anak jin yang ada dekat tempat tu. Okay, memang tidak disangkal lagi. Homestay tu dia tingkat, jadi diorang memang pasti yang bunyi guli tu dari arah tangga. Bukan ayah tangga bulat ni typo sikit. Tak apalah, maafkan dia. Lepas tu ibu saya cakap ke abang saya, Ma,
Bunyi apa tu? Cuba Mak tengok. Kalau aku tak tengok dah. Aku suruh mak aku yang tengok. Tak kalau aku nak tengok kan. Tengok-tengok jumpa pula pelakon dunia terbaik kat situ. Lepas tu abang saya pergi tengok. Oh berani abang ni Lepas tu dia datang balik bilik ibu saya. Dia cakap tak ada apa-apa pun bu. Lepas tu tiba-tiba paip air kat dapur terbuka. Astagfirullahaladzim. Lepas tu ibu saya suruh abang saya tengok. Bila abang saya tengok paip air tu tutup. Lepas tu ibu saya suruh abang saya tidur. Okey dek, dekat situ aku macam tak berapa faham sikit ayat tu. Okey, kejap-kejap kita ulang balik. Lepas tu ibu saya suruh abang saya tengok. Bila saya tengok paip air tu tutup. Lepas tu ibu saya suruh abang saya tidur. Dek, itu macam mana tu dek? Kita kalau dah belajar tu kan ada koma ke macam tu, mudah sikit untuk orang baca. Tapi tak apa dek, tapi kita orang faham dek. Kita orang tengok video ni memang faham. Lepas tu esok kita orang bangun pagi, kita orang sarapan. And bila petang, kita orang yang budak-budak mandi kolam. And waktu tu ibu saya tidur petang. Lepas tu ibu saya cakap, waktu dia tidur tu, dia mimpi ada budak laki duduk dekat luar kolam. And budak laki tu cuma masukkan kaki dia je dalam kolam. Lepas tu ibu saya cakap, dia tak kenal pun budak tu. And ibu saya cakap yang budak tu muka dia pucat and dia tak senyum langsung. Aku rasa aku dah tahu dah. Aku rasa aku dah tahu dah sikit. Tapi tak apa, kita sambung lagi. Lepas tu ibu saya terus tersedar. Lepas tu dia keluar dari bilik dan tengok kita orang mandi kolam. Sebab dia nak tengok betul ke budak tu ada dekat kolam tu. Lepas tu bila dia tengok budak tu memang tak ada. And dia rasa budak dalam mimpi dia tadi ialah budak yang ganggu dia malam tadi. Lepas tu waktu nak balik tu, ibu saya tanya makcik saya, Kak, homestay ni dah lama tinggal ke? Lepas tu makcik saya cakap, ya homestay dah lama dah tinggal. Tak ada orang duduk, tak ada pengurus pun, rumah ni jaga. Lepas tu makcik saya tanya ibu saya, kenapa? Tanya pasal homestay ni, ada benda kacau ke? Lepas tu ibu saya ceritalah apa yang jadi. Lepas tu kita orang pergi makan. Lepas tu semua balik. Jadi tu je lah kisah seram yang saya nak cerita dekat Abang Kemal. Sorry kalau tak seram. Sorry kalau ada typo, harap-harap masuk konten. Tak apa dek, kau ada typo sikit pun tak apa dek. Kita orang tetap suka cerita kau dek. Alhamdulillah. So cerita dia macam ni. Aku rasa homestay tu kan dalam orang tinggal kan. Dan tadi kan ada bunyi guli kan. Guli tu biasanya kalau dekat rumah aku pun memang ada guli. Biasanya memang ada jin ataupun anak jin ataupun memang ada benda yang menumpang dekat rumah kita. Memang ada. Kadang-kadang bukan bunyi guli je. Bunyi macam kerusi. Faham tak? Kerusi meja kena tarik. Macam tu kan. So aku rasa yang main guli tu maybe budak tu yang ada dalam mimpi mak dia. Maybe kita tak tahu kan macam tu kan. Sebab kadang-kadang mimpi ni kan mainan syaitan. Bila mimpi ni mainan syaitan, aku rasa memang ada kait rapat juga dengan budak tu dengan bunyi guli tu. Itu bagi akulah nak dijadikan ceritanya macam tu. So apa-apa pun cerita daripada Zara ni memang best. So apa pendapat korang? Macam mana cerita dia? Korang komen dekat bawah. So jom kita pergi kepada cerita seram kita yang ketiga. So cerita yang ketiga ni daripada Zendaya. Aku tak tahu lah macam mana nak sebut nama dia. Tapi macam tu korang dapat tengok. Assalamualaikum abang, saya ada cerita seram. Cerita ni berlaku tahun lepas, bulan 4. Waktu first time saya masuk asrama. Ni pun cerita pasal asrama, macam yang mula-mula tadi. Tahun lepas bulan 4 tu, dia tengah bulan puasa kan. Jadi macam tak logik kalau ada hantu. Tapi ni jadi dekat saya. Untuk pengetahuan, asrama saya ni bukan dom. Dia rumah berkembar yang dibahagi dua. Oh, ni first time aku dengar ada asrama macam ni. Aku tak pernah dengar ada asrama macam ni. Satu rumah duduk 6 orang. Bestnya asrama dia. Okey, cerita dia macam ni. Dia bulan puasa kan. Jadi mestilah ada time berbuka. Balik sekolah pukul 3. Waktu tu jadi ada masa beberapa jam je nak rehat. Jadi pukul 6.30 kita orang akan pergi dewan makan. Ambil makanan. Nak berbuka. Jadi kena tunggu dekat situ sampai berbuka pukul 7 suku. Okey, faham? Apa? Sebenarnya sekolah ni sekolah tahfiz akademi. Itulah yang aku pelik tu. Kalau sekolah asrama biasa, aku rasa bukan macam ni kan. So ni asrama yang macam sekolah asrama yang best-best sikit lah. Macam tahfiz akademi macam tu kan. Jadi dari pukul 6 tu keluar rumah sampai 6.30. Duduk surau mengaji ke, nak tidur ke macam tu. Jadi pukul 6.30 kita orang ni pergi dewan makan. Ambil makanan sekali, bawa Al-Quran and duduk kat situ sampai berbuka. Dijadikan ceritanya pun ada budak ni nak dijadikan ceritanya. Saya suka stay dekat surau tau. Lepas ambil makanan, cop tempat semua tu, saya pergilah dekat surau semula nak baca Quran. Supaya tenang macam tu Sebab dekat dewan makan tu bising. Dia kata sebab dekat dewan makan tu kan bising kan. Jadi dia sukalah duduk dekat surau. Surau kan macam senyap-senyap macam tu kan. Tenang, aku faham. Lepas tu saya duduk dekat surau. Pukul 7.10 saya pergi dewan makan nak berbuka. Saya kan pergi seorang-seorang. Aku baru perasan dia pergi seorang. Dia tak bawa kawan ni. Dia jalan. Lepas tu sambil pandang langit, teringat dekat family. Time tu homesick lagi. Korang yang tak tahu homesick tu apa? Homesick tu macam lah bila kita baru mula-mula duduk asrama kan. Kita teringat rumah, teringat ibu ayah,
Dengan adik abang kakak semua yang macam rindunya. Rindunya dah duduk 6 bulan langsung tak ingat keluarga dah. Lepas tu saya duduk dekat surau tu pukul 7.10. Saya pergi Dewan Makan nak berbuka. Masa saya jalan tu saya humming tau, nyanyi satu lagu. Lepas tu saya dah habis humming tu, saya on the way nak pergi Dewan Makan. Saya dengar humming tu tak berhenti, sedangkan saya dah berhenti humming. Saya pandang belakang, mana ada orang? Lepas tu saya jalan laju-laju sambil fikir nothing happen. Dah boleh berbuka dah. Okey, untuk korang yang tak tahu humming tu apa, humming tu macam lebih kurang macam tu. Tu humming nama dia. Okey, dia kata dia humming. Bila dia dah tak bunyi apa-apa, tiba-tiba ada bunyi lagi benda tu dekat belakang. Kau faham tak? Engkau dah tak bunyi dah, tiba-tiba ada bunyi engkau humming. Kau faham tak? Macam tu. So nak dijadikan ceritanya tu untuk pengetahuan korang, waktu bulan puasa pun, okey, syaitan memang ada dekat neraka, kan? Macam tu. Tapi aku ada dengar ada ustaz tu cakap, jin Islam, tak silap aku, jin Islam pun ada lah macam tu. Ada, sebenarnya ada je dekat sini. Ada je dekat dengan kita ni. Yang kena rantai tu syaitan, tak silap aku lah. Macam tu lebih kurang ada ustaz tu cakap. So yang aku pernah dengar ceramah ustaz kata, yang dirantai tu ketua jin syaitan yang dirantai. Sebab jin-jin yang lain pun macam manusia juga. Diorang ni mukallaf. Faham tak mukallaf tu apa? Dia macam manusia. Dia dipertanggungjawabkan. Dia ada dosa, dia ada pahala. Dia macam manusia, dia kena buat ibadah. Ada jin Islam, ada jin kafir, kan? Lepas tu yang aku ada tengok dekat satu blog website tu juga, dia kata yang dirantai dekat neraka tu ketua jin dengan syaitan je. Macam tu, syaitan tu bukan mukallaf dah tu. Syaitan tu memang syaitan lah. Okay guys, cerita seterusnya ni aku ambil dekat komen YouTube. Sebab aku cakap kalau tak ada Instagram ke, tak ada email ke, korang boleh je komen dekat bawah YouTube tu. Nanti aku baca dah cerita seram korang. So cerita ni daripada Umar Farouk. Okay, ni nama dia Umar Farouk. Kemal, saya ada cerita horor ni. Dia mula waktu malam Jumaat. Masa tu saya tak tahu, waktu tu saya nak ambil barang dalam kereta. Okay, waktu tu malam Jumaat dia nak ambil barang dalam kereta. Tu saya nak ambil barang dalam kereta. Masa tu saya pergi dengan adik saya. Dan waktu tu saya terdengar 2 orang menjerit. Masa tu saya hiraukan buat tak tahu. Lepas tu bunyi kedua, saya tanya adik saya, "Oi, kau dengar tak?" Cerita adik ni dia macam susah sikit. Sebab dia tak ada koma, dia tak ada noktah, dia tak ada tanda seru banyak sangat. Jadi kita kena fahamkan sendiri. "Oi, kau dengar tak?" Lepas tu adik dia cakap, "Dengar suara orang jerit." Masa tu kita orang teruskan. Lepas tu kali ketiga saya pun lari dengan adik saya dan saya cakap, "Jomlah ambil barang." Okey. Lepas tu kali keempat saya dengar bunyi kat belakang rumah jiran. Lepas tu saya pun lari dengan adik dan pergi dekat ayah saya masa tu. Dia kat luar rumah. Lepas ayah saya pergi kat kereta. Dek, tak faham dek. Dia macam tak berapa faham sangat dek. Macam tu. So tapi tak apa, kita teruskan je. Bunyi tu hilang dan lepas tu saya masuk rumah dan cek kalender. Yes, malam Jumaat tu je saya nak cerita. Semoga Abai Kamal dilindungi oleh Allah SWT. Bye. So cerita pada Umar Farouk ni, aku macam tak berapa faham sangat sebenarnya. Tapi aku rasa dia macam dia ada dengar bunyi orang jerit lah. Macam tu. Dia nak ambil barang dekat dalam kereta waktu hari Khamis malam Jumaat. Macam tu. Lepas tu dia dengar ada orang jerit. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu. Bila dia cakap dekat ayah dia tak dengar pun bunyi tu. Bila ayah dia keluar rumah, ayah dia tak dengar pun. Aku rasa macam tu lah. Macam tu. Aku ni pun macam tak betul juga kepala otak aku ni kan. Macam tu kan. So minta maaf lah kalau aku tersalah baca ke apa benda So macam mana dengan cerita adik Umar Farouk ni? Macam mana dengan cerita dia? Cuba korang komen dekat bawah. Korang okey tak? Okay guys, so itulah dia guys, sedikit sebanyak cerita daripada fans aku. Kalau korang ada juga cerita-cerita seram nak aku ceritakan, korang boleh je komen ke DM aku dekat Instagram ke, email ke, nak diceritakan cerita macam tu. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horor ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye.